Apa tu? Situasi macam tu lah yang korang kena ada ABS. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini matahari yang cerah, pagi yang indah. Kita bersama dengan Honda RSX. Hari ini aku akan cuba untuk sharekan dengan korang satu benda yang aku rasa kira menarik lah tentang motor ni, iaitu motor ni ada ABS. Kan jarang kan motor moped ataupun skuter yang ada ABS. Skuter dah banyak lah, tapi moped lebih jarang lah. So sebelum kita naik atas motor, first kali apa itu ABS? Okey, perkataan ABS ni adalah singkatan untuk Anti-Lock Braking System. Anti-lock, maksud dia kalau dalam bahasa Melayu dia kira macam anti kunci lah. Bila tayar korang berhenti berpusing, dia akan lepaskan. Faham tak? Nanti aku cerita macam mana dia berfungsi. Apa-apa kita naik atas motor dulu. Okey, jom. Okey, bismillah. Okey, aku tahu ramai yang tanya pasal, bang, abang tak running in dulu ke bang? Tak ada pantang ke bang? Ada satu komen tu kelakar. Dia kata, ini pantang lah ni, pantang dapat throttle. So aku explain sikit je lah dengan korang. Sebenarnya apa yang aku buat, kira running in yang cara aku buat ni, aku rasa memang bukanlah yang terbaik. So korang jangan follow. Korang jangan follow, especially kalau korang tak tahu apa yang korang buat. Itu yang penting. Dan dalam video yang sebelum ni pun aku dah cakap, sebenarnya kau kena check dulu. Benda tu macam pre-delivery punya check. Sepatutnya kedai dah buat lah. Kalau kedai-kedai yang bagus, memang dia akan buat. Tapi kalau kau nak double check, kau kena check sendiri. Kalau kau dah check semua tu, kau rasa semua okey, InsyaAllah boleh sebenarnya bawa laju pun. Sebab ni motor-motor moden kan. Tapi aku tak nak tentu sangat pasal ni. Pasal sebenarnya benda ni, topik ni sangat-sangat kontroversi. Which is, aku okey, cuma mungkin kita kena buat satu video khas untuk benda tu saja. Kalau orang yang tahu sikit pasal benda ni, dia mungkin akan cakap, oh sebab Nasib buat hard brake in. Sebenarnya tak. Sebab tu aku tak masuk highway buat motor ni. Kadang-kadang aku relax, kadang-kadang ni. Tapi yang penting aku ikut style yang dulu-dulu punya. Kalau korang biasa baca owner manual yang motor lama-lama, diorang akan cakap kat situ memang boleh full throttle, tapi kat area bandar, maksudnya sekejap berhenti laju, kejap berhenti macam tu. Tak apalah, nantilah aku explain dalam video lain. Hari ni kita cerita pasal ABS. Not bad lah acceleration motor ni sebenarnya. Yelah, kalau kau fikir aku boleh relax dengan Honda MSX yang pakai air cool, lepas tu 125cc, horsepower tak silap aku tak sampai 10 pun. Aku boleh je motor tu. Ini kan pula motor yang macam ni kan. Dah cukup lah ni. Okey, aku nak test sikit ABS Pastikan belakang tak ada kereta. Tekan habis. Uish. Lambat juga brake tu, apa ABS tu masuk. Okey, sekali lagi. Okey, kita test ABS. Woi, nice. Okey, ABS dia pada pendapat aku ni antara yang okey lah, antara yang bagus. Sebab apa? Dia tak intervene sangat. Aku dah pernah try ABS macam-macam. Ada yang ABS yang terlampau kacau tau. Yang motor ni kira okey. Kalau kau jenis tak hard braking, kau tak tahu pun ada ABS kat situ. Kalau korang jenis suka hard braking, memang kau akan rasa lah dia ada tendang sikit. Dia punya feel dia tu macam tendang.
Dia macam brake, lepas tu rasa macam dah habis lah ni. Dia akan tendang. Which is bagus lah. Ya, lain kona sikit. Tayar dia ni aku tak confident ni, tapi layan ajalah. Okay, ABS ni dekat motor ni dia panggil single channel. Nanti korang akan jumpa ada dia sebut ABS dual channel. Dan korang akan dengar juga contohnya combine ABS. Ni biasanya motor Honda kalau tak silap. Kemudian ada juga cornering ABS. Yang combine ABS dengan cornering ABS ni memang sebenarnya berbeza lah. Dia dah lain lah. Dia pakai, kalau macam cornering ABS tu dia dah pakai gyro. Dia dah macam-macam lah. Ada komputer bagai kan. Yang ni yang paling simple, a good way to start lah untuk moped kan. Aku sebenarnya memang prefer ABS depan sahaja berbanding depan dan belakang. Tapi kalau dah tak ada choice, memang aku ambil je lah depan dengan belakang tu, tak ada masalah pun. Cuma bila kita nak main sliding tu macam potong sikit lah. Okay, untuk dia punya kelengkapan, kalau ABS daripada master cylinder ni, dia akan ada brake hose. Brake hose tu dia akan ada satu ABS module ataupun ABS pump. Daripada ABS pump tu brake hose balik, kemudian baru sampai ke caliper. Kalau yang tak ada ABS, dia direct je lah daripada master cylinder, brake hose, kemudian terus ke caliper. So korang kan tahulah, kalau korang nak tukar brake hose, dia ada dua brake hose lah untuk depan. So ini juga bermakna motor-motor yang ada ABS ni dia akan berat sikit lah. Sebab ABS pump tu sebenarnya dia agak berat jugalah. Dia macam satu kotak berat. So normal lah kalau korang tengok, oh motor ni ada ABS, dia ada berat sikit kan. Biasalah tu. Okay, apa lagi nak cerita pasal ABS ni? Oh, ada setengah orang kata, oh ABS ni tak perlu. ABS ni tak penting. Sebab ABS ni untuk jalan licin je. Sebenarnya tak. Sebenarnya korang boleh tengok tadi aku test sendiri kan. Dalam kes-kes emergency yang mana kau memang perlu berhenti lah. Kalau tak berhenti memang kau makan lori macam ni ke kan. Tak kisah jalan kering ke, jalan basah ke, ada pasir ke, tak ada pasir ke, kau memang kena berhenti. Dan ABS membantu time tu. ABS tu yang menentukan sama ada kau balik rumah ataupun balik hospital. Dalam situasi tu lah. Kepada orang yang kata, oh tak, sebenarnya pro ni kan, pro ataupun experience rider ni, diorang boleh je outbreak motor yang ada ABS ni. Okay, untuk menjelaskan pasal hal ni, aku rasa sebenarnya korang kena tengok siapa experience rider tu, siapa pro tu, dan dekat mana dia buat test brake tu. Kalau dekat track, yes, memang 100% aku rasa memang dia boleh outbreak ABS. Sebab dekat track memang aku sendiri pun, kalau aku ada motor track, aku akan buang ABS tu. Sebab ABS ni dia boleh mengganggu kita punya braking time tu. Kalau certain motor superbike ni macam Ducati, dia ada ABS dia ada level pula. Maksudnya kalau kau kat track, kau nak brake gila-gila tapi kau takut juga tayar kau sliding, jadi kau letak ABS tu nombor 1 kalau tak silap. Kalau pakai yang itu, dah sampai tayar belakang ternaik, baru dia nak slow-slow lepas. Itu memang best. Jenis ada level tu memang best. Tapi normally memang orang yang main track ataupun orang yang masuk race lah, dia memang tak nak ABS. Langsung tak nak. Tak kisahlah cornering ABS ke apa ke, dia orang memang langsung tak nak. Sebab dia orang nak control. Dia orang pentingkan control. Sebab dekat track ni kita punya fokus tu memang 100%. Lebih daripada 100%. Tak macam kat jalan. Kat jalan kita kadang-kadang tengah terfikir pasal, oh lepas ni nak pergi mana lah, nak jalan mana nak masuk, apa semua kan. So fokus kita bukan 100%. So bila fokus bukan 100%, pada certain situation yang memerlukan kita bertindak secara rasional tu, kadang-kadang kita hanya bertindak secara spontan. Which means, kalau let's say macam ni kan, kita tengah jalan macam ni, tiba-tiba ada anjing lalu. So nak elak tak sempat kan, kita brake je terus. Brake, kalau tak ada ABS, kau brake kuat-kuat, tayar sliding, kau jatuh, tetap langgar anjing tu, dan motor jatuh lah. So kalau dalam situasi tu macam mana? Adakah pro rider tu boleh buat sesuatu? Kalau kata adakah experience rider boleh outbreak ABS, sebenarnya pendapat aku senang je, tengok situasi.
Kalau jalan tu licin, dia tak kenal jalan tu. Yang penting sebenarnya dia kena kenal jalan tu. Sebab orang main track pun dia dah hafal setiap surface kat jalan dekat track tu. Bukannya dia main lasah je. So diorang memang betul-betul kenal surface tu. Sebab tu diorang boleh break gila-gila. Macam kita kalau kat jalan kan, kita tak tahu surface tu macam mana. Semalam lain, hari ni mungkin lain kan. Semalam hujan, hari ni mestilah berbasir lebih sikit. Air daripada tepi dah pergi ke tengah lah apa semua. So dia berbeza-beza. So dalam situasi macam ni, memanglah logical lah untuk kita kata ABS tu lebih baik daripada tak ada ABS. Confirm lah kan. Dan itu kalau dari kategori rider-rider yang berpengalaman ataupun pro. Tapi kalau dari kalangan yang rider-rider newbies ataupun amatur, yang which is memang banyak lah atas motor ni kan, tu no brainer lah. Memang ABS ni sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Wish. Apa tu? Situasi macam tu lah yang korang kena ada ABS. Oh, polis. Okay, mungkin ada rider baru yang tertanya lah, ABS ni kita perlukan, kita perlu belajar tak guna dia? Sebenarnya tak perlu. Dia terbalik pula. Sepatutnya motor yang tak ada ABS tu yang korang kena belajar cara menggunakan je lah. Sebab motor yang tak ada ABS ni, dia memerlukan skill. Kau kena tahu berapa banyak grip yang kau boleh dapat daripada tayar, dan juga surface, dan juga brake tu macam mana karakter dia. Ada certain brake tu dia memang bite yang awal dia kuat. So motor-motor yang macam tu memang lagi korang kena belajar. Contohnya, kalau kau dah pakai brake RCS katakan, piston besar orang kata kan, RCS 19 ke RCS 16 ke, bite yang first bite dia tu agak kuat tau. So lagi kena belajar lah pakai tu. So secara kesimpulan dia, aku rasa aku nak ucapkan tahniah lah kepada Honda. Aku ingat model-model baru diorang semua ada ABS. Contohnya yang baru ni apa, CBR 150R kan, model tu pun ada ABS. Yang itu dual channel, depan dan belakang, which is better in spec. Tapi sebenarnya aku lagi prefer single, ataupun depan belakang tapi ada option untuk off. Itu lagi baik. Sebab apa? Sebab macam aku cakap tadi lah, ada certain time aku memang nak rasa sliding kat belakang tu. Bukan untuk main-main, tapi sebenarnya aku nak rasa berapa banyak grip yang ada. Berapa banyak grip yang ada dekat jalan. So aku nak gunakan itu untuk penanda aras. Aku gunakan tayar belakang. Okey lah, sedikit info tambahan. Kalau korang perasan, masa korang start motor, korang akan nampak kat sini ada lampu ABS tau. Lampu ABS yang menyala kan. Lepas tu bila kau dah jalan, tiba-tiba lampu tu padam. Itu bermaksud motor kau punya ABS berfungsi dengan baik. Kalau dia tak padam, maksudnya ABS tu ada problem, ada faulty lah. Dan juga satu lagi, untuk motor ni ABS hanya berfungsi pada 10 km/h ke atas. Maksudnya kalau kau bawa perlahan sangat, macam contohnya kau nak test, jadi kau bawa perlahan dalam 5 km ke, lepas tu kau break, ABS memang tak berfungsi time tu. Alhamdulillah. Okey lah, sebelum aku habiskan video ni, aku nak tunjuk sikit yang ni, yang ring ni. Ring ni kalau ada dekat motor, kau boleh assume dia ada ABS lah. Tapi ada je certain motor yang ada ring ni tapi tak ada ABS. Tapi secara general dia, kalau kau tengok motor tu, ada nampak ada wire macam ni, ada sensor, ada ring ABS ni, ada ABS lah tu. Kalau tengok belakang, kalau tak ada, maksudnya tak ada lah ABS. So sampai sini je lah perkongsian aku untuk kali ni. Korang boleh bagi pendapat korang, sama ada korang rasa patut bagi ABS ke ataupun patut bagi keyless. Depends masing-masing lah. Tapi untuk hari ni sampai sini je dulu. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.